maka Atomy telah melantik konsultan syariah untuk menjalankan kerja-kerja membantu dia melihat apa yang perlu diperkemaskan, apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang patut dan apa yang tak patut, dan semua dilakukan oleh konsultan. Dan setelah konsultan sebulan buat pemantauan dan sebagainya, dan akhirnya konsultan puas hati, konsultan memberikan beberapa nama untuk dilantik oleh Atomy sebagai ahli lembaga penasihat syariah kita. Bukan 2-3 nama, beberapa nama, ramai yang dihantar kepada Atomy. Dan daripada beberapa nama itu, maka 2 tokoh ilmuwan, tokoh agama, tokoh hebat, iaitu Datuk Paduka, Datuk Profesor Dr. Mahmud Zuhdi kita, dan juga Datuk Ahmad Saruji. 2 tokoh yang hebat dalam bidang fiqh, dalam bidang muamalah, dalam bidang syariah ni tadi, maka dilantik sebagai penasihat syariah kita. Yang mana saya masa tu rasa syukur sangat-sangat, maka kita ada ahli lembaga penasihat syariah. Jadi sepatutnya kita dah tak bimbang dah lah. Kita pada peringkat awal, kita dah buat muzakarah bertanya pasal hukum. Yang kedua, kita ada panel syariah secara rasmi, official, duduk dekat situ. Kalau orang masih nak kata pada kita, kita kata apa? Tanya panel penasihat kami nak buat bisnes, kami nak fikir bisnes, kami tak nak fikir lagi cerita-cerita sentimen, cerita itu, cerita ini, cerita remeh-temeh, cakap ini haram, ini, itu semua kami dah ada panel syariah, kami ada konsultan syariah, semuanya mereka handle kerja tu supaya kita ni dah tak payah terbeban, kita ni dah tak payah nak fikir tentang benda-benda tu semua, ada orang yang handle. Tugas kita ialah fokus kepada bisnes supaya kita boleh dapat minda yang merdeka. Sebenarnya apa yang berlaku, kita sudah merdekakan fikiran kita. Sudah satu keadaan kita sudah merdeka. Merdeka dari segi kekalutan fikiran, kecelaruan fikiran, kecelaruan pendapat. Merdeka dari segi apa? Dari segi tak yakin, hitam putih. Dan merdeka dah. Sebab apa? Sudah ada apa yang dikatakan sebagai panel penasihat syariah. Jadi dah merdeka. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan ialah fokus kepada bisnes kita, dan kita kena merdekakan pula keuangan kita. Menjadi orang yang disebut sebagai financially independent. Bukan nak jadi jutawan pun. Kalau dah jadi jutawan itu alhamdulillah. Tetapi kita nak jadi orang yang financially independent. Apa orang yang financially independent ini? Orang yang financially independent ini, orang yang dah tak payah fikir pasal duit. Merdeka fikiran dia pasal duit. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita solat, kita tak khusyuk. Baru-baru ni saya tulis tentang artikel dekat wall saya, solat yang tak khusyuk. Sebab apabila kita nak solat, kita pemikiran kita diganggu dengan urusan dunia. Dan biasanya urusan dunia yang ganggu kita, urusan kerja, urusan bisnes, urusan hutang, urusan duit. Jadi kita tak menjadi merdeka, fikiran kita tak merdeka. Sebab kita tak ada simpanan. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, anak nak masuk universiti, mak sakit, macam-macam. Jadi beban hutang tu tadi, dia menjadi satu perkara yang membebankan sebab kita tak merdeka dari segi kewangan kita. Apatah lagi dalam konteks Malaysia prihatin, tema kita, kan? Tetapi kita nak prihatin, kita tak mampu nak prihatin disebabkan kita tak ada pendapatan yang lebih. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau hari ini kita ada RM5,000 ekstra. Okey, kita tak cakap RM5,000 income, RM5,000 ekstra daripada apa kita dah bayar rumah, bayar bil telefon, bayar bil air, bayar elektrik, bayar kereta, bayar hutang dekat kredit, bayar, ada RM5,000 lagi ekstra. Banyak benda kita boleh infak dengan RM5,000 ekstra ni. Baru betul kita boleh prihatin. Nak tengok jiran tak makan, nak tengok, kita boleh. Maknanya lagi banyak kita boleh lakukan. Jadi, macam mana kita nak sampai ke tahap merdeka ni? Kita tengok hari ni, kenapa orang tak berjaya?
Saya nak sentuh sikitlah. Ramai sangat yang guna falsafah. Biar santai asal sampai. Saya kata ini falsafah orang gagal. Nabi tak ajar biar santai asal sampai. Nabi kata apa? Nabi kata Allah suka mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, mukmin yang tu. Baru kita kuliah semalam kan? Macam mana Ustaz Abdul Hadi Muhammad Adi kata Allah suka mukmin yang kuat. Kuat dari segi ekonomi. Macam mana kita nak kuat dari segi ekonomi? Kalau kerja, biar santai janji sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita semua ada mindset macam itulah, ya Allah, bilalah kita nak perkukuhkan ekonomi kita. Kan? Kita tak boleh pegang falsafah yang menjadikan kita ni pemalas. Kita tak boleh pegang falsafah yang menjadikan kita ni miskin. Kita tak boleh pegang falsafah menjadikan kita ni selesa. Tetapi kita kena pegang falsafah yang mencabar keupayaan kita, yang mencabar potensi kita, yang menggugat jiwa kita untuk kita buat yang terbaik. Baru kita boleh merdeka dari segi keuangan. Kalau nak duduk santai-santai, saya dah boleh santai, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah boleh santai kalau nak santai. Sebab pendapatan pasif saya dah pun kiri kanan setiap hari juta kiri, juta kanan. PV, boleh santai. Tapi tak nak. Kenapa saya tak nak? Sebab kalau saya berhenti, saya santai, maka saya tidak akan berjaya membangkitkan, melahirkan ramai orang yang berpendapatan, mempunyai pendapatan yang bebas keuangan. Tak cukup. Saya seorang ni, saya tak cukup. Hanya saya seorang. Hanya orang keliling saya 5-6 orang. Tak nak saya. Saya nak semua yang ada pada malam ni, biar kita sampai ke tahap kebebasan keuangan. Supaya apa? Sebab kita kena faham. Antara kita lihat perkara dalam Islam, antara perkara yang menjadi rukun kepada Islam. Kan? Apa dia? Selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah apa semua tu. Kan? Apa dia? Zakat.